Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Farizan binti Pak Iran, nombor matriks 282552 dari Pusat Q Kuantan Pahang. Apakah itu dasar awam? Dasar merupakan garis panduan yang mengandungi polisi dan tata cara berkaitan pengurusan sesebuah negara. Dasar adalah merangkumi perkara yang berkaitan dengan panduan, arahan dan peraturan yang mempunyai garis panduan tertentu dan digubal bagi mencapai objektifnya yang tersendiri. Biasanya dasar digubal dan dibangunkan oleh pihak kerajaan, sama ada kerajaan yang terdahulu ataupun kerajaan yang sedang memerintah pada masa sekarang. Kepentingan dasar. Pentadbiran negara tanpa dasar-dasar yang dibentuk dengan baik akan menyebabkan kucar-kacir dan sekaligus mengakibatkan pemimpin mengalami kesukaran untuk mentadbir urus serta merancang dengan baik pembangunan bagi negara tersebut. Oleh itu, kepentingan dasar amatlah penting dan dititik beratkan dalam pentadbiran sesebuah negara bagi memastikan negara tersebut mempunyai hala tuju yang jelas berkaitan pentadbiran dan penyelesaian masalah kepada masalah berkaitan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Selain itu, dasar juga adalah penting bagi mengatasi pelbagai masalah berkaitan perbezaan pendapat dan idea di dalam masyarakat majmuk di negara kita, dan juga adalah bagi memastikan kebajikan masyarakat dapat dijamin dan mewujudkan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Ini kerana negara kita terdiri daripada pelbagai jenis kaum yang hidup secara harmoni dan bermasyarakat. Ini adalah disebabkan oleh dasar-dasar yang dibangunkan oleh pihak kerajaan bagi mengelakkan rusuhan atau perbezaan pendapat antara kaum tersebut. Seterusnya kita beralih pula kepada definisi dasar. Terdapat pelbagai definisi dasar seperti yang dijelaskan oleh beberapa ilmuwan dan penulis terdahulu. Antaranya, menurut Sabita 1997, dasar awam didefinisikan sebagai apa sahaja keputusan dan tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berorientasikan objektif, matlamat dan juga tujuan yang tertentu. Selain itu, dasar awam juga boleh didefinisikan sebagai keputusan yang dipilih oleh kerajaan sama ada untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu berkaitan sesuatu perkara. Ini adalah bermaksud kerajaan berhak untuk menentukan sama ada untuk membuat sesuatu dasar atau memutuskan sesuatu dasar yang dipilih bagi menyelesaikan sesuatu perkara. United Awam Besar mendefinisikan dasar awam sebagai panduan umum bagi sesebuah negara kerana keputusan yang diambil oleh kerajaan pastinya mempunyai objektif, matlamat dan tujuan yang ingin dicapai. Sudah tentulah setiap dasar yang digubal oleh kerajaan mempunyai matlamat dan objektif berkaitan sesuatu isu atau perkara. Selain itu, dasar juga mempunyai asas berkaitan sesuatu pelaksanaan rancangan yang akan dibuat oleh kerajaan dan merupakan antara pelan tindakan yang perlu dilaksanakan bagi mencapai matlamat utama, iaitu untuk menjaga kepentingan masyarakat dan negara. Sudah tentulah dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan itu mempunyai matlamatnya bagi pembangunan ekonomi ataupun pembangunan sosial rakyat di dalam negara kita. Sharif et al. Pada 2013 pula mendefinisikan dasar awam sebagai keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan dalam menentukan sama ada perlu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Kita akan beralih kepada isu semasa. Menurut artikel di dalam Akhbar Sinar Harian bertarikh 7 Februari 2021, kerajaan disaran menggubal dasar awam berkaitan amalan rasuah yang semakin berleluasa. Antara dasar awam yang dibina oleh kerajaan berkaitan rasuah adalah Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023. Melalui pelan ini, komitmen kerajaan adalah memastikan agar Malaysia dikenali sebagai negara berintegriti dan bukannya negara rasuah. Pembaharuan polisi dan undang-undang berkaitan rasuah yang lebih baik
perlu diadakan bagi memastikan mereka yang terlibat dengan rasuah tidak akan terus melakukannya. Ini kerana terdapat banyak kes berkaitan pengamal undang-undang yang mengamalkan rasuah di dalam pekerjaan mereka yang menyebabkan sumber pendapatan negara kita terjejas, di mana hasil yang sepatutnya kita pungut tidak dapat dipungut. Isu yang seterusnya adalah berkaitan kekurangan dan ketiadaan bekalan ayam mentah di pasaran. Ini kerana terdapat sesetengah pengeluar ayam yang cuba memanipulasi harga ayam di pasaran dengan melanggar harga shilling yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Namun begitu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui kenyataan media yang bertarikh 23 Mei 2022 telah mengeluarkan satu kenyataan yang menyatakan kerajaan tegas menangani isu dan bekalan harga mentah ayam di pasaran. Kerajaan telah menggariskan beberapa langkah dan jangka pendek bagi menangani isu berkenaan. Umum mengetahui negara kita juga terlibat dengan wabak penyakit COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 sehingga kini. Pihak kerajaan telah mengambil langkah drastik dengan membuat, menggubal dan melaksanakan pelbagai garis panduan berkaitan wabak penyakit tersebut. Antara garis panduan tersebut adalah garis panduan penetapan senarai barisan petugas hadapan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Terdapat juga pelbagai langkah yang diambil oleh pihak kerajaan bagi menangani penularan COVID-19 di negara kita. Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memperkenalkan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Disebabkan oleh situasi semasa negara kita yang semakin sukar pada ketika itu, PKP diteruskan manakala PKPD pula diperkenalkan. Disebabkan oleh pelbagai lapisan masyarakat juga yang terjejas disebabkan oleh COVID-19 ini, pihak kerajaan telah memperkenalkan bantuan prihatin nasional melalui pakej rangsangan ekonomi negara kita. Akhir sekali, isu semasa yang ingin saya bincangkan adalah berkaitan dengan Dasar Kemakmuran Bersama 2030 yang merupakan antara slogan kerajaan pada masa kini. Terdapat 3 objektif utama dasar ini iaitu pembangunan untuk semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan, serta negara bersatu, makmur dan bermaruah. Matlamat utama bagi penubuhan Dasar Kemakmuran Bersama 2030 adalah untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada seluruh rakyat Malaysia pada tahun 2030. Kesimpulannya, bukan mudah untuk membentuk sebuah negara yang dihuni oleh pelbagai kaum dari latar belakang berbeza kerana memerlukan kemahiran daya pemikiran yang tinggi dan daya takulan yang tajam dalam membuat keputusan. Sehubungan itu adalah penting bagi seseorang pemimpin serta angkatan kepimpinan yang memahami secara tulus kehendak dan keperluan rakyat secara keseluruhan dari setiap peringkat dan latar belakang. Oleh itu, sekian saja pembincangan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.